Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kewangan berhemah, salam wawasan 2030, salam kemerdekaan kewangan kepada anda semua. Bangsa 6 angka, selamat datang ke podcast 6 angka episod ketiga. Selamat datang kami ucapkan bersama saya Azrael Muhammad, penulis 6 angka menjelang 25 dan juga 6 angka menjelang Disember. Bersama dengan saya, sekarang kita ada partner saya untuk podcast kita, saudara Kausar. Kausar intro sikit kau, mungkin orang nak kenal kau. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kausar, terbaca komen Faizal lah, kacau. Itulah aku pun terbaca. Kenapa? Kita bagi sikit untuk penonton kita dekat Zoom. Sekarang ni kita tengah live. Sorry, Kausar, aku potong kau sekejap. Dekat TikTok sekarang ni, Ahmad Faizal, rakan kita dari Patriots, komen dia komen pasal Kausar punya live petang-petang nampak kemas. Macam ni lah yang kita tengah tengok dekat Zoom sekarang dan juga dekat TikTok ni. Tapi malam kalau Kausar live dalam kereta serupa macam tengah buru hantu. Okey, tak apa, kita lupakan sekejap komen tu. Kausar sambung kau punya intro. Okay, tak apa. Alright, so saya Kausar, saya banyak berkongsi tentang kewangan dan pelaburan. Saya merupakan penulis buku Labur Santai dan penterjemah buku Psychology of Money lah. So itu serba sedikit pasal saya. Dan insyaAllah podcast ni kita dah episod yang ketiga. Dan kita akan cuba konsisten mungkin 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali untuk berkongsi topik-topik kewangan dan pelaburan supaya orang ramai mendapat manfaat lah daripada perkongsian ini, insyaAllah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Kausar. So untuk hari ni Kausar, kalau kau boleh kongsikan dengan penonton kita sekarang. By the way, kita ada rakaman kita punya live untuk hari ni. Kita rakam dekat Zoom supaya apa? Nanti rakaman ni akan jadi podcast kita lah yang mana kalian boleh tengok dekat YouTube channel Financial Gori. So siapa yang belum follow, pergi dekat YT channel sekarang, search saja Financial Gori. Dekat situ ada dah 2 podcast, episod pertama dan juga episod kedua kita dah upload. Dan juga untuk episod ketiga ni insyaAllah dalam minggu depan ataupun 2 minggu lagi kita akan upload tadi, okay? So Kausar, untuk hari ni apa topik ataupun apa tajuk yang kita nak bincangkan dalam episod kali ni? Okay, dalam episod kali ni sebabkan kita first time kita live hari Jumaat. So kita lebih orang kata dekat kepada agama lah untuk hari ni. InsyaAllah. Tema. So dia lebih kepada topik sedekah, topik syukur, topik qanaah lah yang kita nak perbincangkan hari ini. So mungkin kita boleh mulakan dengan topik hijrah harta lah. Tadi Gori ada mesej dengan aku, dia bagi tahu dia nak cerita pasal hijrah harta lah. So apa maksud hijrah harta ni Gori? Okay, bagus. Thank you Kausar. Dia actually macam ni aku dapat inspirasi lah ataupun idea topik kita untuk hari ni berkenaan dengan hijrah harta dan juga merasa cukup lah dalam pengurusan kewangan ni. Kita tak boleh lari daripada satu perkara yang selalu kita bincangkan, duit tak pernah cukup dalam hidup ni. Memang kita hidup sampai bila-bila pun, kalau kita tengok dekat berita, tak pernah ada berita kata, oi harga barang turun lah, ekonomi semua bagus lah. Jarang lah. Kita tengok dari cerita P. Ramlee zaman dulu pun sampai ke sekarang selalu dibincangkan tentang harga barang mahal. Jadi benda-benda macam ni di luar kawalan kita. Apa yang kita boleh kawal? Jadi satu benda yang aku dapat inspirasi ataupun idea adalah pagi tadilah bila dengar satu ceramah dari Ustaz Badli Shah. Ustaz Badli Shah Alauddin membincangkan topik hijrah harta ni. Idea hijrah harta ni sebenarnya aku masih macam sama-sama lagi. So sebab itulah petang ni aku nak bawa topik ni, mungkin kita boleh bincangkan. Dia sebenarnya sempena dengan hijrah lah yang baru berlaku baru-baru ni. 1 Muharram yang lepas, dalam 2 minggu lepas, betul? Minggu lepas ke 2 minggu lepas 1 Muharram So selalulah orang cerita pasal hijrah lah kan. Kita kena bawa ke arah kebaikan dan sebagainya. Tapi bila sebut pasal hijrah harta ni, kita rasa macam nak pindahkan harta aku ke mana? Nak bawa harta aku ke mana kan? So inilah yang sebenarnya aku mungkinlah kita nak bincangkan. Mungkin kau ada idea dan aku pun mungkinlah ada sedikit pandangan ataupun pendapat dalam hal ni. Satu benda yang mungkin aku boleh kongsikan bila kita dengar tadi, aku dengar dari perkongsian Ustaz Badli Shah ni, dia banyak cakap tentang siapa yang berhijrah ni sebenarnya akan dibukakan pintu rezeki. Ingat ini podcast kewangan, kita bukan cerita podcast agama So dalil apa semua kita tidaklah sentuh dengan mendalam. Tapi satu perkara yang aku suka dengar bila disebutkan tadi, antara pintu-pintu rezeki yang kita ada, salah satunya sedekah. Kemudian berkahwin, anak, itu antara pintu-pintu rezeki yang ada. Tapi salah satunya juga adalah untuk kita berhijrah. Dan antara contohlah yang diberikan bangsa-bangsa ataupun orang-orang yang suka berhijrah ni. Kita boleh tengoklah kalau dalam dunia ni, bangsa yang paling banyak hijrah adalah kaum Cina.
Orang Cina dari China mainland, dia berhijrah ke seluruh dunia. Boleh katakan setiap negara ada je yang kita panggil sebagai Chinatown tadi. Mungkin itu salah satu sebab kenapa dia orang punya ekonomi kuat. Kalau dekat Malaysia ni, satulah yang ini aku obviously nampak lah adalah ni kawan-kawan kita dari negeri Kelantan. Dia ni antara bangsa yang suka berhijrah pergi ke negeri lain, berniaga, bekerja dan sebagainya. Mungkin dekat situ boleh menampakkan ekonomi naik. Aku reflect kepada diri aku sendiri. Apa aku punya macam benchmark ataupun adakah aku sendiri berhijrah? Kita tidaklah menggunakan perkataan hijrah tu secara kuat dalam hidup kita ni. Tapi bila memikirkan balik, mungkin pada habis SPM dulu pergi sambung belajar, keluar pergi ke Melaka dari Kuantan. So aku budak Kuantan pindah ke Melaka sambung belajar diploma dan juga degree. Ada something new yang aku belajar. Kita dapat ilmu. Mungkin dekat situlah aku dapat rezeki, dapat beasiswa dan sebagainya tadi. Kemudian bila masuk kerja, aku ada pilihan sama ada nak kerja dekat Kuantan, which pilihan dia agak terbatas lah. Gaji pun mungkin biasa-biasa saja. Tapi aku memilih untuk pindah ke KL, Kuala Lumpur 2013 dulu untuk mulakan pekerjaan dekat sana. Dan masa tu memang dia bukan satu benda yang best lah. Jujur aku cakap, dalam hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan pertama tu, pelik. Aku family pun tak ramai dekat KL. Kawan-kawan pun baru-baru nak berkenalan juga dekat KL sana. Tapi alhamdulillah 10 tahun lepas punya pengorbanan yang aku ambil untuk hijrah pergi ke KL tu sebenarnya membuka pintu yang luas untuk aku kenal dengan orang. Kalau aku tak pindah KL, aku tak kenal kau sah. Betul. Contohnya salah satu yang tadi kan. Dan siapa sangka dekat situ punya membuka pintu untuk aku sampai ke 100,000 yang pertama, 6 angka yang pertama tadi. Dan of course hari ni hijrah yang paling besar aku rasa dalam hidup yang aku pernah buat adalah berhijrah ke Kuala Kangsar. Like aku dah selesa duduk dekat KL 8 tahun, tiba-tiba pindah ke kampung balik ke Kuala Kangsar sebab kahwin. So itu mungkinlah sebahagian daripada proses dalam hidup yang aku lalui. Dalam konteks adakah dia menambahkan harta itu semua, mungkin kita boleh bincangkan sekejap lagi. Tapi tak boleh larilah kita katakan. Aku pun percaya hijrah ni satu sunatullah, satu proses yang semua orang kena alami. Kita pernah berada di alam sebelum alam rahim, alam roh, kemudian alam rahim, masuk alam dunia, satu hari nanti kita pergi ke alam barzah. Dia sunatullah. Kita semua akan evolve, akan berhijrah dari satu fasa ke satu fasa lain. Dan aku rasa kita mungkin boleh bawa konsep hijrah ni ke dalam pengurusan kewangan ataupun dalam harta kita. Kau pula rasa macam mana? Okey, maksudnya kalau hijrah ni secara definisi dia adalah perpindahan lah kan. So tapi dia tidak semestinya macam yang kau cerita tadi, dia banyak bercerita tentang perpindahan lokasi lah kan. Betul. Tapi sebenarnya hijrah ni kalau kita tengok dengan lebih meluas, dia adalah perpindahan ke arah yang lebih baik. Maknanya perpindahan diri, perpindahan jiwa, tak kisahlah harta. Apa saja perubahan ke arah yang lebih baik lah. So mungkin benda ni yang aku boleh share sikit. Bab harta ataupun bab mencari rezeki kan. So dulu aku kerja bank, tak nak sebut bank apa, kalau jumpa lah kan, kalau kat LinkedIn jumpalah bank apa kan. Tapi masa aku kerja di bank tu, bank tu dia gabung tau antara Islamic and conventional lah. So secara tak langsungnya gaji aku tu ada hasil perbankan konvensional dan Islamic tak ada lah kot. Sebab memang dia ada yang konvensional, ada yang Islamic. So dari situ aku mula rasa tak sedap lah dengan hasil yang aku dapat. Satu, memang aku tak berapa suka kerja di bank, tak suka terlalu terikat. Memang aku mencari kerja yang lebih fleksibel. Dan yang kedua, nak pastikan kita punya hasil yang kita terima lebih, orang kata lebih berkat lah. Sumbernya lebih kita yakin. Sebab bila ada percampuran, sebab riba ni bukan benda yang kecil lah. Sebab Allah isytihar perang kan untuk orang-orang yang melakukan riba. So hari ni kita tak nak argue perbankan konvensional versus perbankan Islam lah. Itu mungkin kita boleh ulas dalam topik podcast yang lain. Kita boleh ajak orang yang lebih arif. Tapi aku memang nak beralih dari perbankan konvensional tu. So memang aku masuk sebagai management trainee. Management trainee ni maksudnya budak fresh grad, belajar, dia akan belajar semua department apa semua, and then dia akan assign lah department mana kita paling okey. So bila aku masuk tu, awal-awal nak kerja dulu tak kisahlah, tak fikirlah apa kan, sumber apa semua tak fikir sangat. As long as bukan judi, bukan arak, kita okey je. And then along the way kita belajar lah. Bila kita dalam bank sendiri, kita belajar juga apa beza perbankan Islam, apa bezanya perbankan konvensional apa semua tu. Dan
aku masuk management, bila masuk management training, kita dibayar untuk belajar tau. So aku ada 9 bulan di mana aku berpindah-pindah department lah, aku belajar masa tu. And then sebabkan kita masuk sebab belajar, dia ada ikat bond lah. So aku ada bond lebih kurang daripada untuk campur lah tempoh belajar sekali dengan kerja lebih kurang 3 tahun. So habis je tempoh bond tu, aku terus resign. Dan aku resign tu, aku tak dapat pun kerja yang lain lagi. Aku tak cari tu dah tapi tak dapat lagi. So memang aku nekat lah. Okay, aku memang tak nak dah kerja bank. Satu memang tak suka, yang kedua nak orang kata boleh dikatakan hijrah lah. Hijrah mencari sumber rezeki yang lebih baik. Itu apa yang aku cuba buat dulu dan aku pada ketika itulah tapi pada ketika itu masa aku nak berhenti tu, of course macam biasa tabung kecemasan kena ada. At least masa tu 6 bulan dah ada lah, confirm dah ada. Dan yang kedua, aku tak ada komitmen yang besar lah pada ketika itu. Bujang kan. So tak takut pun. Kalau worst come to worst, duduk je lah. Makan lah jimat, makan nasi bujang kan. Makan telur dadah, masak sendiri. So tak ada masalah sangat lah sebab ada tabung kecemasan semua. So memang nekat tapi yalah rezeki Allah ni kita tak boleh nak macam mana? Tak boleh nak jangka kan. Memang aku berhenti je, beberapa minggu lepas tu terus dapat kerja lain. Dan gajinya dia tak setinggi di bank. Dia basically aku memang ambil gaji yang lebih rendah berbanding di bank. Tapi tak adalah rendah sampai 50%. Tak silap aku dalam 20%, lebih kurang 20% lebih rendah berbanding gaji semasa di bank. Dan aku okey je pada ketika itulah. Dan kalau tengok balik sampai ke hari ni, alhamdulillah gaji aku ataupun pendapatan aku lah hari ini dah double pun daripada masa di bank dulu. Tapi dia makan masa lah, makan tahun kan. Aku dah tinggalkan bank berapa tahun dah 4 tahun, hampir 5 tahun dah aku rasa. Lebih kurang lah 4 ke 5 tahun. So itu hijrah dari segi sumber rezeki. So bila kita cerita pasal sumber rezeki ni, duit kan. Banyak cara kita nak cari duit kat dunia ni. Dan hari tu aku ada borak-borak jugalah masa aku balik kampung wife kan. Borak-borak dengan orang kampung. Diorang ni ada yang kontraktor, ada yang kerja kebun. Duit ni kalau nak cari, lagi-lagi macam kontraktor. Kontraktor lagi banyak terlibat dengan benda-benda yang hanky-panky lah. Rasuah lah, kena, yelah macam-macam lah kontraktor. Kebiasaannya lah, lagi-lagi yang masuk projek. Kalau buat rumah orang ni, biasanya okey je lah. So, diorang ni kata duit ni, kalau nak cari, kalau nak sedap, memang boleh buat. Nak duit banyak ni, memang sedap. Memang boleh carilah. Tapi, sumbernya tu, kau yakin ke tak? Sebab, kita tak nak kita digelapkan mata. Digelapkan mata dengan wang ringgit. Contoh macam aku sekarang kerja sebagai marketer juga kan. So, marketer, ada marketer yang memang ikut rules lah. Maknanya dia marketing, dia tidak menipu, dia tidak overclaim. Tapi ramai je marketer di luar sana yang suka overclaim. Benda yang tak ada, dia ada-adakan. So, pada aku itu dah meragukan lah sumber rezeki dia sebab dia menipu lah in a way. Walaupun dia jual benda yang betul. Benda yang bukan haram. So maknanya kalau aku as marketer dan aku gilakan duit, aku buatlah benda yang sama. So benda ni mungkin tak semua orang jumpalah ujian ni kan. Tapi pada aku dah jumpa cara nak buat duit 300-400 ringgit sehari yang tak susah mana. Tapi kau kena buat benda-benda yang dia menipu ni pada aku memang dah tak betul lah sebenarnya. Tapi pada diorang mungkin benda tu grey area pada diorang, tak sure lah. Tapi pada aku benda tu memang tak betul. So kalau aku memang gelap mata, aku buat je lah benda tu. Easily aku boleh dapat 200-400 sehari. Confirm, bukan confirm lah. InsyaAllah boleh dapat. Tapi aku kena menipu. So aku tak nak lah benda tu. So benda ni mungkin tak semua orang jumpa lagi ujian tu. Dan macam rasuah lah, kita boleh kata apalah ambil rasuah apa semua kan. Tapi selagi kita tidak berada di tempat itu, kita tak boleh 100% kata yang kita takkan buat. Betul. Sebab ujian ni bila datang, baru kita tahu macam mana. Kita mungkinlah cakap rasuah 1,000 tak rasa apa. Tapi cuba datang 100,000, 200,000. And then pada masa tu, dan paling bahaya ujian ni kalau datang masa kita tengah susah. Masa kita tengah ada masalah. Time tu lah memang betul-betul dia menguji kita lah. Dia menguji kita punya keyakinan apa semua tu. So benda ni nak lawan macam mana tu aku tak sure. Basically kita kena banyakkan ingat Tuhan lah kan. Tu satu. And then nak pupuk rasa cukup tu lah macam yang kau cakap tadi kan.
kita selalu rasa tak cukup kan. Contoh macam aku, income cukup je sekarang. Tapi aku tengok macam orang-orang lain yang ada menipu dalam diorang punya perniagaan ni. Diorang bukan tak cukup income tau. Income dah cukup, pakai kereta lagi sedap lah dari kereta aku. Rumah pun lebih selesa. Tapi kenapa nak buat macam tu juga? Aku tak tanyalah kan sebab dia kawan-kawan, so susah sikit. So benda ni macam mana aku pun tak tahulah nak cakap macam mana. Selagi kita tak diuji tu, selagi tu kita tak boleh rasalah benda tu. So nak pupuk rasa cukup ni bukan senang lah sebenarnya. Aku suka satu ayat kau tadi bila kau cakap okey lah, okey. Yang ada dekat dalam live sekarang ni pun, kalian kalau nak kongsi ataupun nak komen pendapat dan juga pandangan, boleh terus komen saja, insyaAllah kejap lagi kita boleh baca. Aku suka bila kau sebut pasal rasuah 1000 depan mata. Assalamualaikum Cik, apa topik podcast kita hari ni? Sekarang kita sedang cerita pasal rasuah. Tak ada lah. Sekarang kita sedang cerita pasal hijrah harta. So aku pun dah kongsi sikit dah berkenaan dengan hijrah secara fizikal, secara secara jasmaninya, perpindahan dari satu tempat ke satu tempat lain. Kausar pun cerita juga pasal hijrah dari pekerjaan dia. Tapi tadi kita ada sentuh pasal kalau kita selalu baca lah, orang kata kita baca satu berita, satu orang, satu individu ni dia ambil rasuah 1000. Kita dekat kasut lain, kita berada di tempat lain, kita akan katakan 1000 pun ambil ke kan, tak berbaloi lah bla bla ni tadi kan. Dan betul, selagi kita tak diuji, kita sebenarnya sukar. Kita lebih baik untuk kita berdoa semoga kita dijauhkan daripada ujian tersebut. Bukan position kita untuk dijudge. Bila kau sebut pasal 1000 tadi, aku terfikir satu benda. Rasuah of course kita semua tahu sumber yang kiranya haram dan tak patut syariah lah. Kita bercakap satu lagi sumber yang tak patut syariah dan nak disebut haram memang berat, tapi itulah hakikatnya. Contoh, orang yang melabur dekat tempat-tempat yang tak sepatutnya. Adalah sebutkan macam-macam kan, ramai pula orang datang attack kita punya live ni kan. Tapi kita tahulah kan, ada yang melabur dekat A, ada yang melabur dekat B, ada yang melabur dekat C. Kadang-kadang mereka ni pun sedang mencari 1000 je. Sampai tahap ada yang kata, hidup sekarang ni keras. 1000 minit kita orang terpaksa cari. Ni tunjuk kereta semua sana sini. Dia kata hidup ni keras, kena cari duit juga. Walaupun sumber tu mungkin meragukan. Kalau sumber macam tu kita sanggup untuk terima, kau rasa-rasa adakah kita sanggup untuk melawan rasuah depan mata bernilai yang sama? Sebab sumber yang sama tidak patut syariah, sumber yang sama kita boleh katakan haram ni tadi, pun kita willing to take atas alasan melabur. Apatah lagi lah kalau kita ditawarkan 1000 just untuk tidak berbuat sesuatu. Kadang-kadang rasuah ni dia ditawarkan sebab tak payah buat something. Kau tak payahlah siasat aku, kau tak payahlah buat itu, tak payahlah buat ini, tak payahlah saman saya. Bayangkan, kita nak dapat duit, kita kena buat sesuatu. Tapi dalam konteks ni, mungkin ada tawaran datang kepada kita, tak perlu buat sesuatu. So, sebab itulah, tak apalah, kita bukan topik cerita pasal rasuah ke pasal apa semua. Kita lebih nak cerita pasal hijrah harta tadi. Dan mungkin apa yang Kausar sebut tadi, sebenarnya dia summarize sedikit lah tentang hijrah bermaksud berpindah dari satu tempat yang, ke satu tempat yang lebih baik, betul? Dari satu tempat yang mungkin tidak berapa baik ke satu tempat yang lebih baik. Itu pun sebenarnya salah satu hijrah juga dan sebenarnya bertepatan dengan apa yang baginda Nabi sendiri pernah bersabda. Ada satu hadis Nabi sebut tentang hijrah ni adalah kita pindah ke tempat lain ataupun pindah ke tempat lebih baik yang mana yang disukai Allah Ta'ala. Dari tempat yang dimurkai ke tempat yang lebih baik. So mungkin kita boleh reflect balik dalam diri kita kalau lah ada dalam konteks kita punya harta sekarang mungkin ada sedikit yang meragukan, mungkin boleh bawa penghijrahan ataupun perpindahan ke tempat yang lebih bagus ni. Okay. Kau nak tambah? So basically next persoalan seterusnya yang kita perlu jawab. Kenapa? Kita bercerita pasal sumber rezeki kan. Kenapa kita ambil benda yang meragukan ni? Benda yang syubhah, benda yang haram. And then, kenapa? Satu, mungkin ada orang yang betul-betul terdesak. Itu satu. And then yang kedua, mostly sebab tidak cukup lah. Sebab kalau kita tengok orang yang ambil rasuah lah, kita ambil yang senang orang yang ambil rasuah. Diorang ni lagi kaya dari kita semua, betul? Keretanya lebih bagus, rumahnya lebih besar, pendapatan pun dah besar. Bukannya pendapatan yang 2-3 ribu yang ambil rasuah. Yang 2-3 ribu pun ada jugalah. Tapi yang 10 ribu pun ambil, yang 20 ribu pun ambil. Yang CEO pun ada yang ambil. So, takkanlah CEO gaji kan 30 ribu, 40 ribu, takkan tak cukup lagi. Apa lagi yang kau nak? So maknanya
untuk kita mengelakkan benda ni juga adalah kita kena pupuk rasa cukup, ataupun dalam Islam lebih kepada qanaah lah, merasa cukup dengan apa yang ada. So benda ni yang mungkin kita sering terlepas pandang sebab kita terlalu fokus untuk mengejar apa yang kita tidak ada. Dan sampaikan kita lupa apa yang kita ada. So dalam buku Psychology of Money ni memang ada satu chapter khas lah tentang rasa tidak pernah cukup ni yang diulaskan oleh Morgan Housel. So dia ada ceritakan tentang seorang billionaire, dia ada host satu event makan malam lah, makan-makan kan, buat BBQ, tak sure lah ada BBQ ke tak, kalau orang Malaysia ni ada BBQ apa semua kan, normally. So dia host makan-makan and then ada satu penulis novel ni datang. Tak ingat nama dia tapi dia punya novel Cash 22 lah. So dia kata ada seorang lah kawan dia, dia bagi tahu, kau tahu tak? Dia bagi tahu dekat penulis novel ni, kau tahu tak? Owner ni ataupun host kita malam ni, dia punya pendapatan sehari lagi banyak daripada seluruh jualan novel kau. Kau tak rasa jealous ke? Something like that lah dia punya perbualan. And then apa yang penulis novel ni jawab, aku rasa better aku cari jap apa nama penulis tu. Sedap sikit kan cerita dia. Mana buku aku? Ni dia. So Kausas, kau tengah cerita dalam bab tidak pernah rasa cukup Betul, tidak pernah cukup, bab 3. Bab 3 dalam buku ni So siapa yang belum dapatkan buku ni boleh tekan je beg kuning dekat bawah, dan juga boleh tekan dalam link kita akan letak dalam YouTube kita nanti. Okay. Sebelum tu by the way, ni cerita pasal hijrah juga. Ada satu tanya ni, dekat Spotify ada ke podcast ni? Apa jawapannya kau sah? Aku pun tak pasti, tak check. Jawapannya belum ada. Okey, belum ada. Kita masih baru episod ketiga, tapi plannya insyaAllah kita akan letak lah. Sebab kita tak cukup tenaga batin, tak cukup tenaga. Aduh. Kita tak cukup tenaga kerja lah. Basically saya dengan Gori je yang buat sekarang. So nanti insyaAllah kita akan improve lah benda ni in the future. Kita orang basically kita orang nak test dulu 6 episod pertama. Kita orang boleh konsisten atau tak. Kalau confirm konsisten, kita boleh buat plan yang lebih baik lah. Alright, InsyaAllah. Okay, so sekarang ni kami cuma ada dekat YouTube channel Financial Gori. So boleh pergi dekat sana, subscribe, follow, komen, like, share ke kawan-kawan. Dah boleh tengok lah. Kayaknya YT ni sebenarnya kau pasang, tak payah tengok pun dah okay kan. Boleh jadi macam podcast. Okay, sambung kau sah. Alright, so balik kepada cerita tadi lah. So dia cakap dekat Joseph Heller ni, kau tak jealous ke? Owner ni kan, host ni, dia punya income sehari lagi banyak daripada seluruh jualan novel kau. Aku tak sure, aku pun tak pernah check lagi berapa jualan novel dia. Katakanlah 1 juta kan. So income owner tu ataupun host tu 1 juta satu hari. Dia buat lagi banyak sehari daripada seluruh jualan novel kau. Kau tak jealous ke? Lepas tu Joseph tu jawab, simple je. Joseph tu jawab, dia ada satu benda, aku ada satu benda yang dia tak ada. Lepas tu mungkin dia tak, perbualan dia lebih kurang macam ni lah. Apa dia? Aku ada rasa cukup. Itu je dia jawab. Simple. So basically orang yang kaya ni, kebiasaannya yang betul-betul kaya, even bukan orang kaya pun lah, kita semua pun sama juga. Kita mesti pernah melalui satu fasa yang kita rasa tak cukup. Dan rasa tak cukup ni, kalau kita nak korek lagi kan, kita go bawah lagi. Tadi kita tengok kenapa kita cuba mengambil, kita cuba mencari rezeki dari sumber-sumber yang tidak halal. Maknanya dia tidak halal ni tidak semestinya arak, tidak semestinya rasuah. Kita mungkin menipu dalam kita punya perjanjian, dalam kita punya marketing. Kita mungkin ada belok kiri, belok kanan kan. Dia banyak benda lah menyebabkan sumber kita ni tidak halal. So punca dia adalah kita tidak ada rasa cukup. Kita tak ada rasa qanaah. Dan apa punca kita tak rasa cukup adalah, satu, kita kurang bersyukur. Yang kedua, kita banyak melihat kepada apa yang kita tidak ada. Kita tak fokus apa yang kita ada. Dan benda ni di-amplifykan lagi, di-boostkan lagi dengan social media dan internet. Betul. Sebab kita terlalu sering tengok social media orang lain yang mempamerkan harta-harta, mempamerkan dia orang punya kebahagiaan, mempamerkan kemewahan, beli kereta baru tayang, beli rumah baru tayang, jalan-jalan kat Eropah tayang. Tak salah sebenarnya tayang semua tu. Cumanya bila benda tu dah ramai orang flexing kan, kita mesti akan ada rasa macam, wish, dia ni happy je hidup kan, kaya je. So dia akan membuatkan kita mempersoalkan diri kita
dan kita akan rasa tak cukup lah. Sebab kalau zaman dulu-dulu, zaman mak ayah kita, paling kuat dia akan banding dengan ketua kampung, orang kaya di kampung. Itu je paling kuat. Dia tak nampak artis buat apa, dia tak nampak sultan buat apa, dia tak nampak pemimpin macam mana kehidupannya. Dia tak nampak yash-yash yang mewah ni, rumah-rumah agam, dia susah nak nampak, susah nak bayangkan. So dia, sebab itulah kalau kita tengok orang-orang dulu, dia ada satu kajian lah, tak sure ada dalam buku ni ataupun Morgan Housel tulis dalam artikel. Orang-orang dulu ni memang dia lagi mudah untuk bahagia sebab dia tak ada benda ni, perbandingan yang peringkat global. Kita bukan membandingkan dengan orang di kampung kita je, bukan banding dengan orang di taman kita banding dengan Rihanna, kita banding dengan Cristiano Ronaldo, memang tak akan capai lah benda tu kan, banding dengan Jeff Bezos. Sebab tu kita, zaman kita ni, dia ada perpecahan kelas yang lebih dahsyat lah. Kita suka attack orang kaya. Zaman dulu pun ada juga. Tapi zaman sekarang ni dia lagi kau-kau lah benda tu. Basically, sebab kita rasa tak cukup tadi. Rasa tak cukup disebabkan kita membanding-bandingkan hidup kita, kita fokus apa yang kita tidak ada. Kalau kita tengok dulu lah dulu lah zaman kita kecil-kecil lah, mungkin zaman mak ayah kita dulu. Kalau nak bandingkan harta ni, time raya. Time Betul. Raya kau pergi rumah orang, oi dia lansir baru lah, kita pun nak tukar lansir baru. Hari ni, hari-hari kita boleh tengok lansir rumah orang. Dia post dekat dia punya Insta story-nya, dekat dia punya media sosialnya. Dan kita akan rasa terbanding. Bulan lepas kereta baru lagi, bulan ni kereta baru lagi. So mudah sikit untuk kita rasa tercabar lah ataupun rasa terjealous lah. Rasa terbanding tu tadi. Sebab itu satu perkara lah yang aku suka bila Ustaz Badili Shah lah, aku banyak refer pada pengajaran ni sekarang ni. Bila beliau sebutkan tentang untuk kita belajar merasa cukup dalam hidup ni, dia ada satu ayat sebenarnya. Kalau kita tak dapat apa yang kita nakkan, kalau kita tak dapat apa yang kita suka, kita belajar suka apa yang kita dapat. Kalau kita tak ada ataupun kalau kita tak dapat apa yang kita suka dengan apa yang kita dapat. Kita suka dengan apa yang kita ada pada hari ini. Contohnya, kalau saya sebut sebagai perbandingan tadi. Aku pernah terbandingkan diri aku. Inilah zaman-zaman muda sikit. Aku pernah terbandingkan diri aku dengan seorang sahabat. Dia dah kahwin, aku belum kahwin masa tu. Bujang kan. Macam, best kau dah kahwin ada bini semua. Oh, thank you Ali Bashir hadir. Okay. So kawan aku ni dia kongsikan, dia dah kahwin, aku belum kahwin. So aku cakap, best kau mesti okey lah kan. Ada pasangan, ada orang boleh borak dan sebagainya. Dia pula bandingkan diri dia dengan aku dengan mengatakan, kau best lah bujang. Boleh main game, boleh main PS, boleh lepak malam, boleh main bola, tak payah tunggu orang. So sebenarnya kita tengok hidup orang, orang tengok hidup kita. Dan hidup kita sebenarnya pun okey, not bad. Dia yang jadi tak okey bila kita duk banding-banding dengan orang. Kita nak apa yang orang ada, dalam masa yang sama kita tak nak lepaskan apa yang kita ada sebenarnya. Kita nak hidup yang berpasangan tadi, tapi at the same time kita nak juga yang hidup malam-malam lepak-lepak, main game, bangun lewat semua, kita masih nak juga. So sebab itu, bila kita sentiasa banding-bandingkan hidup dengan orang, itulah masalah dia sampai bila-bila takkan ada. Sebab itu balik semula pada ayat tadi, yes. Sebab yang kita suka tapi tak dapat tu belum tentu yang terbaik untuk kita. Betul? Apa yang kadang-kadang kita suka, ini ada satu kawan kita komen dekat sini, dekat TikTok kita ni. Apa yang kita suka tapi belum dapat, boleh jadi benda tu sebenarnya tak baik untuk kita. Boleh jadi benda tu tak baik lagi untuk kita. Contoh, pada waktu aku tengok kawan-kawan dah kahwin, aku belum kahwin. Mungkin pada waktu tu, aku masa tu tak masuk kelas agama, tak belajar tadabbur, tak belajar mengaji lagi. Aku punya diri pun belum baik lagi untuk seseorang sebenarnya. So sebenarnya kita kena tambah baik diri kita dulu. Okay? So itu dalam konteks kehidupan. So balik semula pada cerita pasal kewangan kita lah. So sama jugalah dalam konteks kewangan tadi. Bila kita sentiasa membandingkan dengan orang dan kita sentiasa compare, kita sentiasa rasa macam, dia ada benda ni lah, aku nak juga. Kalau aku boleh ingat masa form 4, masa sekolah menengah. Kawan-kawan semua ada handphone ni. Aku belum ada handphone lagi. Dan aku mulalah diberi satu phone yang makcik aku dah tak pakai. Dia bagi aku satu phone, dia kata, Ana, kalau nak pakai phone, pakailah. Alhamdulillah sebabkan aku tak berapa ada duit dan duit-duit yang ada semua mak aku simpan dalam ASB, dalam tabung haji, so aku pakai je lah phone dia. Pakai sampai habis SPM, barulah aku beli phone yang pertama. Phone yang aku beli lepas SPM, aku pakai sampai habis degree. Lama lah fasa nak pakai phone tu tadi.
Next phone aku pakai, yang aku beli adalah pada tahun 2014. Masa tu simpanan dah nak sampai 100,000 lah, 90,000 something masa tu. Sebabkan aku tak banding dengan orang. Pada waktu ni kawan-kawan semua dah start berpindah dari BlackBerry dah pergi ke iPhone dah. Aku masih lah pakai iPhone dulu, Nokia dulu kan, pakai je lah. Ni nak cerita untuk adik-adik mungkin yang sedang menonton ni. Masa zaman abang, abang kau. Masa zaman aku degree diploma, aku tak ada WhatsApp pun lagi. Sebab apa? Aku tak ada smartphone. Aku kena SMS kawan-kawan tanya kelas ada ke tak hari ni. Dan dia orang cakap, kau tak baca dalam grup ke? I mean, kau tak ada WhatsApp, kau tak tahu grup tu apa kan? So aku cakap, ada something ke? Ada perbincangan ke dalam tu? Phone aku tak tak up to date lagi lah, belum smartphone. Dan itu sebenarnya mengajar aku pada hari ni, aku pakai je phone apa yang ada. Wife aku dah tak pakai phone lama dia. Aku ambil phone dia, jadikan sebagai phone yang tengah buat live ni sekarang ni. So, bila aku boleh upgrade phone sekalipun, aku just upgrade one edition below lah. Contohnya misalnya sekarang nak keluar iPhone 14, aku beli iPhone 13 second hand baru ni. Sebab nak buat content tadi kan. Sama. Merasa apa dia? Sama. Aku pun beli yang second hand, model ke belakang. Yes. Keluar phone baru, kita beli model satu edisi sebelum yang second hand. Sebenarnya kalau beli yang baru pun tak ada masalah. Yang penting ikut pada keperluan dan kemampuan kita lah. Ada akak kita kongsikan doa untuk sentiasa rasa cukup. Alamak, berat juga dekat soalan dekat sini. Mungkinlah siapa kawan-kawan yang ada idea ataupun adalah doa-doa yang nak merasa cukup ni, mungkin boleh kongsikan dekat bawah nanti, okey? So sikitlah sambungan. Phone tu sebenarnya dia memberi satu indikator ataupun satu petanda yang besar sebenarnya. Sebab phone ni dia dalam harga berapa? 3-4 ribu lah. Kalau yang mahal 3-4 ribu, yang munasabah dalam 1,500 ke 3,000 tadi lah. Ini benda yang ribu-ribu punya. Yang hari ni pun orang duk beli hutang-hutang sampai bayar interest sebagai. Satu hari nanti kita akan beli kereta. Kalau kita beli kereta pun sebab banding-banding dengan orang, macam mana kita beli phone dulu, payahlah. Kita punya kemampuan baru pakai Proton Saga, baru pakai Pro 2 Ativa, tapi dah kawan-kawan duk cocok-cocok suruh pakai Civic lah, pakai Vios lah, apa semua. Kita pun terikut-ikut. Buat loan tadi, memang ikutkan kelayakan buat loan memanglah layak, tapi kemampuan tu belum sampai lagi. Itu benda yang besar lah sebenarnya, kereta. Dan paling tinggi of course lah rumah nanti. Duk beli rumah sebab apa? Sebab nak banding-banding dengan orang. Sebab itulah aku sangat menekankan nak belajar rasa cukup ni kena bermula sekarang. Bermula dengan apa yang kita ada pada hari ni. Macam hidup aku sekarang ni, kadang-kadang aku ada dekat Kuala Kangsar. So Kuala Kangsar ni ialah tak ada wayang, tak ada mall, tak ada apa. Biasa je, ada pokok belakang rumah, ada sungai. So aku ambil satu iktibar dari ni, bekas Menteri Agama kita, Dr. Zulkifli Al-Bakri kan. Bila wartawan pernah tanya apa perbezaan di antara menjadi mufti dan juga menteri agama tadi, dia bandingkanlah. Dia kongsikan apa dia punya perbezaan antara jawatan tu. Tapi yang aku suka bila dia sebut, dia tak kisah. Bila wartawan tanya, yang mana lagi best? Jadi menteri agama ke jadi mufti? Dia kata, Tuhan letakkan dia satu fasa menjadi mufti. Kemudian Tuhan takdirkan dia menjadi menteri. Dan hari ini menjadi bekas mufti dan bekas menteri. Hari ini beliau berkongsi ilmu sebagai pentadbir dan juga sebagai pembuat fatwa ni tadi. Dan hari ini sebagai bekas kedua-dua jawatan yang besar ni, ilmu yang dia ada, pengalaman yang beliau ada tadi sangat mahal. Dia just hidup seperti mana Tuhan tetapkan pada waktu itu. So aku nak ambil pendekatan tu dalam hidup aku sekarang. Inilah hari Sabtu Ahad ni, hari ni esok lusa ni, Tuhan mungkin takdirkan aku duduk kat Kuala. Duduklah kat Kuala, main dengan pokok lah, siram pokok, jogging-jogging. Minggu depan mungkin aku akan sibuk keluar ke luar kawasan lah, kerja dekat sana. So better aku fokus kat sana. Sebab pernah kalau aku boleh share sikit lagi kawasan Boleh. Sebelum aku pergi kayuh basikal untuk yang tak tahu, aku pernah ada satu buku Kayuh Mengejar Horizon ni. Sebelum aku kayuh ni, masa dekat pejabat aku pernah memikirkan betapa bestnya hidup aku di luar pejabat kayuh basikal. Macam free lah kita hidup. Tak payah buat kerja, tak payah fikir apa semua, enjoy je Itu kehidupan sebelum ataupun aku punya idea fikiran aku sebelum aku kayuh basikal. Kemudian aku berhenti kerja, aku beli basikal, aku pusing satu sepanjang Malaysia. Aku ingat lagi kayuhan masa dekat dari Dungun pergi ke Kuala Terengganu tu. Lalu tepi pantai, panas. Kau bayangkan aku tengah kayuh ni, aku tengok kulit aku terbakar merah. Masa tu aku cakap, ya Allah, bestnya duduk depan komputer dalam office. Aku boleh tak enjoy moment aku kayuh tu sebab aku duk banding-bandingkan.
Buat apalah aku kaya basikal panas-panas ni. Baiklah aku duduk dalam office, aircon apa bagai kan. Masa aku dalam office tengah main dengan aircon, aku dah fikir bestnya duduk dekat luar office. So dua-dua aku tak syukuri sebenarnya. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita dah nampak dah apa yang ada depan mata itu sebenarnya yang kita kena syukuri ataupun kita kena enjoy. Hari ni pun aku percaya ramai yang melalui fasa sama. Masa dekat office, dia sibuk fikir pasal nak bercuti. Masa dia bercuti, sibuk fikir pasal kerja dekat office. So itu, kita kena belajar sedikit lah tentang cara untuk merasa cukup, merasa qanaah ni tadi. Mungkin kawasan kau boleh kongsikan cara kau lah untuk mencapai rasa ni macam mana. Okay. Sebelum aku kongsikan, nak lebih selit sikit lah apa yang kau cerita tadi. Boleh. Pasal basikal ni menarik juga sebab aku pernah baca ada someone lah, dia tweet kan. Dia kata, kalau kita pergi camping sekali-sekala, best. Tapi kalau kita hidup seperti gelandangan camping hari-hari, tak best. Betul tak? So itu sajalah, itu just selingan lah. Apa message dia aku pun tak berapa ingat sebab dah lama juga aku baca benda tu. Tapi tu something yang kita boleh fikirkan lah. Macam berbasikal lah kan. Cuba kau pergi bawa basikal hari-hari pergi kerja. Dia akan jadi tak best. Tapi basikal sekali-sekala, santai-santai, jalan-jalan, okay, best. So, betul. Apa message dia aku pun tak tahu. Tapi itu nanti aku cuba cari balik lah. So, cuba cerakinkan nanti nanti aku cuba cerakinkan lebih dalam lah. So, ada beberapa lagi benda yang kau ceritakan tadi yang aku rasa best lah untuk kita ulaskan pasal kau cerita pasal masa kau bujang, kau compare dengan diri orang yang dah kahwin tu pula compare diri kau yang tengah bujang. So, hidup kita ni, kita kena akui yang satu pertama, hidup ni susah. Bab kata Azzy Walter, hidup ni keras. Hidup ni memang keras. Hidup ni bukan syurga. Dunia bukan syurga. So jangan expect dunia ni mudah. Itu dia, bila kita ada satu expectation yang hidup ni mudah, hidup ni simple, kita akan jadi stres lah. Sebab kita tidak berpijak pada realiti. Sebab realitinya dunia ni susah. Dunia adalah satu cubaan. Dunia bukan syurga. Dunia bukan syurga. Yang indah-indah, yang sentiasa indah itu di syurga. So itu realiti yang kita kena pegang lah. Dan bila kita tidak berpijak kepada realiti, pada masa itulah dia munculnya rasa tak bahagia, rasa tak cukup apa semua ni. So bila kita tengok hidup orang lain kan, bila kita nak membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kita tak boleh bandingkan apa yang best sahaja. Benda ni Naval Ravikant ada cakap lah. Dia ada tulis juga dalam buku dia, The Almanac of Naval Ravikant. Boleh beli buku dia ataupun boleh download je. Dia bagi free je buku dia dalam PDF. E-book pun ada. Boleh search je Google. Almanac of Naval Ravikant. Dia kata, kita tak boleh jealous dengan someone, tak boleh jealous dengan apa yang best tentang hidup dia, kalau kita tak sanggup tukar 24 jam hidup dia dengan 24 jam hidup kita. Sebab contoh kita tengok orang-orang yang kaya di dunia, kita tengoklah top 10 terkaya, 80%, 90% diorang mesti ada bercerai. Bukan sebab diorang ni tak pandai relationship ke apa, tapi untuk mencapai level of success, tahap kejayaan setinggi itu, macam Elon Musk, dia berjaya merevolusikan berapa industri, aero angkasa, bateri, kereta elektrik, banyaklah. Untuk mencapai level kejayaan setinggi itu, banyak benda lain yang dia terpaksa korbankan. Contohnya keluarga. Sebab tu dia hidup dia bercerai-berai. Sebab dia, bukan sebab dia tak jaga isteri dia, sebab memang dia fokus terlalu lebih kepada kerja dia. Sampai yang lain tu terabailah. Adakah kita nak benda tu? Sorry Kausa, ada orang komen tadi dia kata nak search apa? Apa yang kau sebut tadi? Naval, nama penuh tu. Search je buku, books, search books je. Naval, Naval Ravikant. Naval Ravikant. Naval Ravikant. Itu buku. Naval, okay? Buku dia free je. Boleh download as PDF ataupun e-book di Play Store ataupun Apple lah, Apple Books. So, okay, sabar. Silakan. Kat mana tadi? So, kita tak boleh jealous lah dengan orang-orang yang berjaya, dengan apa yang best dalam hidup seseorang tu. Sebab dalam best dia, mesti ada benda yang tak best juga. Contoh kita tengok orang bisnes kan, orang bisnes dia bercuti hujung tahun kan. Tapi kita nak ke waktu susah dia, waktu tak ada siapa-siapa nak dekat dia, waktu dia pening nak bayar gaji pekerja dia, kita tak nak benda tu. Tapi kita nak yang best je. So tak boleh lah. So berbalik kepada apa yang Gori cakap tadi, kita kena tengok balik apa yang kita ada
dan buat yang terbaik based on apa yang kita ada. Contohlah kita nak berniaga kan, contoh. Buat yang terbaik based on apa kita ada ni bukan tentang hidup kita je, tapi tentang benda perkara-perkara lain lah. Macam nak berniaga, ada orang, wah aku tak ada modal, aku tak ada ni. So dia fokus benda yang dia tak ada. Kalau dia asyik fokus benda yang dia tak ada, sampai bila-bila dia takkan mula berniaga, contohnya. Fokuslah apa yang dia ada. Apa kau ada sekarang? Aku ada telefon, mungkin aku ada ilmu sikit. Fokus Ada dengan masa, ada tenaga. Aku ada tenaga. Macam benda ni Azli Walter lah selalu cakap. Aku ada masa, aku ada tenaga, aku pergilah pergi tanya orang. Kan? Pergi jual face to face. Itu apa yang kau boleh buat dengan apa yang kau ada sekarang. Kalau kau duk fikir apa yang kau tak ada, memang sampai bila-bila takkan jadi apa-apalah. So sama juga bab bersyukur. Kita jangan cari apa yang kita tidak ada. Dia kalau kita nak cari apa yang kita tidak ada ni, banyak lah sebenarnya. Dia unlimited. Tapi apa yang kita ada pun sebenarnya banyak. Contohlah kita ada, padaku, kalau kau ada tubuh badan yang sihat, kau cukup makan, kau boleh ada tempat tinggal, tempat untuk tidur, kau dah kaya dah. Macam Mac ada tweet hari tu kan, dia kata kalau kau ada duit, lepas tu petang-petang kau boleh exercise sikit, makan cukup, kau dah kaya dah sebenarnya. Kita tak perlu, itu dah kaya daripada majoriti orang di dunia ini. Kita tak payah pergi jauh lah, tak payahlah nak pergi Afrika ke apa, kau tengok je hidup orang-orang di pedalaman. Mungkin dia ada susah dia yang kita tak boleh, sometimes kita tak boleh brain pun susah dia tu. Kita tak boleh nak tak boleh nak bayangkan lah kesusahan dia. Kalau kita duduk di situ, mungkin kita lagi terduduk lah. Dia kalau makan cukup, tidur cukup, ada kenderaan untuk bergerak, ada tenaga, sihat tubuh badan, itu dah cukup kaya dah. Kau dah cukup advance berbanding orang lain. Orang yang boleh membaca, contoh boleh membaca adalah satu kelebihan yang besar sebenarnya. Ramai gila kat Malaysia ni, kan, tak payah cerita luar, ramai je orang-orang yang tak boleh membaca pun. Kau boleh membaca ni dah satu advantage yang besar lah sebenarnya. Ramai orang buta huruf. So banyaklah, kalau kita nak tengok apa yang kita ada ni, banyak sangat. Sebab tu dalam Quran Tuhan ada sebut, kalau kita nak kira lah nikmat yang Tuhan bagi ni, tak terbilang. Tapi berapa ramai je yang kira apa yang dia ada, apa yang nikmat diberikan kepada dia. Dia suka cari apa yang dia tak ada lah. So untuk menjawab tadi kan, dia ada tanya doa. Doa saya tak tahulah doa apa kan. Tapi antara benda yang saya praktikkan, pertama adalah dalam saya punya journal, saya akan tulis. Dulu, tapi sejak 2 menjak ni saya kurang tulis. Ada tulis tapi tidak konsisten setiap hari. Dulu setiap hari saya akan tulis 3 perkara yang saya syukuri hari ini. So contohlah, dia mula-mula kau akan buat benda-benda yang simple lah. Syukur sihat, syukur ada isteri. Lama-lama kau akan tengok benda-benda yang kecil. Okay, hari ni bersyukur wife saya masak nasi goreng sedap. Benda simple tu, kau akan start mensyukuri benda-benda kecil. Benda-benda kecil ni yang memberi makna kepada hidup kau. So try, orang kata apa, dia panggil gratitude journal lah. Journal kesyukuran bahasa Melayu dia. Mungkin lah aku tak tahu gratitude journal dalam bahasa Inggerisnya. Listkan 3 perkara setiap hari before kau start anything. Listkan 3 perkara apa yang kau syukuri hari ni. Dan sebab bila tulis ni, efek dia lain berbanding kau senaraikan je. Nanti bila kau boleh tengok balik, oh banyak sebenarnya nikmat yang aku dapat dalam hidup aku. Betul. Itu salah satu cara kita nak reflect nikmat yang kita dapat dalam hidup kita. And then yang kedua is cut off lah social media. Aku memang dah unfollow artis-artis kan. Artis-artis, orang-orang yang selalu flex pun aku unfollow je. Sebab benda tu pada aku, kita jangan rasa diri kita ni kuat lah. Kita lama kelamaan kita yang akan terpengaruh dengan persekitaran kita. Kita dengan persekitaran ni, kita biasanya lagi mudah kalah lah dengan persekitaran. Jaranglah ada orang yang betul-betul kuat. Macam aku sendiri pun, aku memang tak kuat. So aku terus cut off je orang-orang yang menyebabkan aku rasa jealous, menyebabkan aku rasa tak bersyukur. So itu je lah 2 benda yang aku rasa membantu untuk memupuk rasa cukup. Mungkin boleh tambah untuk yang ketiga, banyakkan tengok orang-orang yang di bawah. Di bawah kita. Jangan, kalau kat social media kita dah cut off kan, tengok orang yang di atas. Kalau tengok di atas je memang tak cukup lah. Tengok orang yang di bawah. Banyak benda yang kita ada berbanding diorang. So benda tu akan buatkan kita rasa macam, uish, bersyukur gila. Contohlah macam aku kan. Kita dua-dua membesar ada parent, betul? Betul. Parent kita taklah
terlalu kaya tapi berduit lah, tidaklah terlalu susah juga. So benda tu sebenarnya pada aku satu advantage yang besar. Macam aku nak belajar, aku pelajaran aku alhamdulillah lah, UPSR straight A, PMR straight A, SPM 12A. Tapi aku nak katakan kejayaan aku tu sebab aku rajin, sebab aku pandai semata-mata, tak betul. Sebab aku ada advantage di mana aku tak perlu bersusah payah. Mak aku boleh hantar aku pergi tuition, aku tak perlu tolong macam ada orang dia habis belajar, dia kena tolong mak dia berniaga pasar malam, berniaga dekat restoran ke contohnya. So aku tak perlu buat benda tu. So itu adalah satu advantage kepada aku. Dan aku ada akses kepada buku-buku rujukan apa semua ni. So aku ada banyak orang kata unfair advantage lah. Yang mana mungkin orang lain kalau dia tak perasan, dia tak perhatikan benda tu, dia tak tengok orang yang lebih bawah daripada dia, dia akan kata semua benda tu atas usaha dia. Padahal banyak advantage yang dia ada berbanding orang lain. So itu mungkinlah apa yang aku boleh kongsikan, macam mana nak pupuk rasa cukup dalam diri. Mungkin Gori kau boleh kongsikanlah apa yang kau buat lah selain 3 benda tu. Dan aku suka bila kau sebut pasal unfair advantage. Itu pun sebenarnya salah satu benda yang kita suka bandingkan dengan orang lain. Kita suka tengok apa yang orang lain ada. Tadilah kita punya konsep tadi. Termasuk juga dengan kita tengok, oh dia mak ayah dia bolehlah bantu dia. Oh mak ayah aku tak bantu. So bila kita bandingkan permulaan kita semua, pengakhiran yang paling penting sebenarnya. Tapi kita semua duk sibuk membandingkan permulaan kita macam mana. Contoh macam akulah. Oh mak aku ajar simpan duit dari kecil tadi. Mak kita orang tak ajar, bolehlah kan. Mak kau ajar. Sebab itulah hari ni aku kongsi ilmu tu yang ada. Ilmu yang aku ada ni aku kongsi dengan orang lain supaya kita sama-sama berkongsi advantage ni. Aku percaya setiap daripada kita ni ada advantage masing-masing. Orang yang mungkinlah masa kecil dia melalui fasa yang susah ni tadi, dia pernah merasa dia tak apa orang kata, tak kekok lah dalam merasa susah tu, dan bila bekerja pada hari ni dia boleh go through kesusahan yang mungkin dibesarkan dalam pinggan emas, dibesarkan dengan sudu emas, sudu perak ni, tak reti sangat nak bekerja tadi sebab ada perbezaan dekat situ. So lebih baik kita tengok apa advantage kita. Apa advantage kita? Nak kira advantage aku. Masa kecil aku tak boleh beli mainan, aku tak boleh beli PS, aku tak boleh beli Atroman, semua aku tak boleh beli. Sedih lah rasa. Sama kan? Tak boleh beli. Tapi bila kita lihat, okeylah, walaupun itu disadvantage, mungkin kawan-kawan lain dapat beli mainan yang diorang nak tadi, tapi diorang punya advantage, engkau dapat merasa dah semua benda ni. Sekarang masa dah besar tak payahlah rasa dah. Kita yang dulu masa kecil kena simpan duit, sekarang lah barulah duk usah-usah PS4, PS5 tadi. Teringin lah juga sikit-sikit tadi kan. Tapi bila fikir tak payah pun tak apalah. So dalam konteks yang aku buat lah, itulah dia. So dalam konteks yang aku buat untuk merasa cukup ni tadi, salah satunya adalah menggunakan Pareto Rule. Dia pelik sikit bunyi Pareto Rule ni untuk yang tak tahu boleh cari, dia adalah 80-20, 80-20. 80-20 ni, 80-20 ni sebenarnya aku banyak pakai keseluruhan hidup. Sebab kita sebenarnya dah dibesarkan lah dalam konteks masa sekolah dulu, kita nampak kalau dapat 80% markah ni, 80% markah ni kira A lah. Kan? Kira dah lulus, dia kira A lah, kira cemerlang lah. Tidaklah 100%, tapi ini kira A lah. So contoh dalam konteks hidup aku kan, aku tengoklah, okey aku ada kekurangan A, B, C. Contohnya kan, kita ada kurang dekat sini, kita ada kurang kat sana. Kalau duduk kat Kuala Kangsar ni contohnya duduk Kuala Kangsar ni, wayang tak ada, mall tak ada, Starbucks dah ada lah sekarang. LRT tak ada. Tapi kalau tengok benda yang ada dekat sini, memang banyak. Contohnya ada sungai kat belakang rumah. Dulu mula-mula aku pindah Kuala, aku jadi sedih. Tak ada kolam renang. Aku ni jenis yang suka swimming. Kalau duduk kat kondo, duduk kat rumah Bukit Jalil dulu hari-hari swimming. Duduk kat sini susah hati tak ada kolam renang. Kena pergi ke Ipoh sana. Sedangkan dekat sini ada sungai banyak. Tinggal nak tak nak je lah terkejut tadi. So dalam hidup kita semua memang ada benda yang tak cukup. Tak boleh kita kata hidup kita semuanya cukup. Tapi sebenarnya lagi banyak nikmat yang Tuhan bagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kita nak dustakan? Dua Kuala ni, aku nak hirup udara segar buka tingkap je. Pokok kiri kanan depan belakang. Orang kalau duduk kat Bukit Jalil, alhamdulillah rumah Bukit Jalil aku adalah sikit pokok tadi kan. Duduk yang betul-betul tengah KL tu, nak cari pokok pun susah tadi. So tengok apa yang kita ada, 80-20. Katakanlah kita tengok dalam pasangan kita. Tengok pasangan orang, macam okey semua sana sini tadi kan. Kita tengok yang baik-baik tadi. Yang tak baik kita tak tengok. Kita compare pula dengan pasangan kita. Adalah kurang sini, adalah kurang sana sikit. Sedangkan kekurangan tu hanyalah 20%.
kebaikan tu 80%. Itu sebenarnya lebih besar, lebih mustahak yang perlu kita fokuskan tadi. So sama jugalah dalam konteks kehidupan kita. Katakanlah yang sedang bekerja sekarang ni, tengok orang lain sedang bekerja dekat tempat lain, macam best lah kerja dia, fun apa semua tadi kan. Dia share yang bahagian fun tu. Yang 80% dia stres tu, dia tak share lah kat media sosial. Nangis-nangis apa semua masuk tandas, tak ada lah kan. Kita pula tengok live kita, mungkinlah adalah sikit baik, ada sikit buruk tadi kan. Unless kalau kita kira, yang baik 20% je. Yang buruk tu 80%, mungkinlah kita boleh consider untuk tukar tempat. Tapi kalau yang 20% yang baik tu adalah gaji 2-3 kali ganda dari kawan-kawan lain, mungkin dia jadi besar tadi. Contoh tengok kawan-kawan lain tadi kan. Dia punya kerja semua fun-fun tapi gaji 2,000 je. Kita ni kerja stres, gaji 8,000 sebulan. So memanglah nampak banyak yang disadvantage dekat situ. Tapi impact 8,000 gaji ni sebenarnya boleh membantu keluarga kita. So try lah cari 80-20 ni, Pareto rule ni sebenarnya dia boleh terpakai dalam banyaklah benda. Dalam hidup aku pun, dalam konteks buku dulu ramai orang kecam buku aku. Adalah dalam setiap 10 orang yang baca, 2 orang kecam. Dan kita tak boleh nafikan, kita akan baca yang 2 ni, yang 8 orang komen kita tak baca, yang puji-puji tadi. Kita akan terarah ke yang negatif tadi kan. Sampailah ada seorang follower, seorang pembaca tegur. Dia kata, bang, daripada abang layan lah yang duk maki-maki, marah-marah pasal buku ni, baik abang layan kami yang support, beli buku, puji, bagi feedback apa semua tadi. So dekat situ aku nampak betul juga kan. 80% orang suka buku aku, baiklah aku bagi perhatian pada diorang, bantu diorang ni simpan duit dan sebagainya. Yang 20% tadi, jangan bazirkan masa kita dekat situ. Sama juga dalam kehidupan yang lebih besar tadi kan. Banyak benda yang kita tak ada dalam hidup ni, macam Kausar cakap tadi, kalau nak dikirakan apa yang tak ada, ni dekat dunia ni ada 220 buah negara. Kalau nak dibandingkan, ada 220 negara lebih baik dari kita. Kalaulah nak dibandingkan kan. Ada yang kata, oh negara sana walaupun miskin tapi dia punya alam sekitar lawa. Kalau nak dibandingkan lah. Tapi kenapa ramai juga orang datang negara kita? Sebab dia pun melihat keindahan negara kita tadi. So kita pun sama juga tengok apa yang baik dalam hidup. Kalau betul-betul semuanya dah teruk, cuba kita tukar lah kita punya environment. Mungkin akan dah kena pindah kerja semua tadi kan. Pindah kerja bukan bermaksud semuanya indah nanti. Kena belajar untuk syukur dari sekarang. Kalau tidak, kau pindahlah kerja 3-4 kali sekalipun, takkan ada yang best. Kalau dah dapat bos yang best, mungkin tempat kerja jauh. Kalau dapat bos yang best, tempat kerja dekat, mungkin gaji pula dan sebagainya. Okay? So try lah balancekan antara rasa cukup dan rasa syukur dalam hidup ni. Itu apa yang aku cuba buat lah dalam hidup aku tadi. Okay? Sekejap, kita ada nak kawan-kawan dekat sini. Ada komen kawan kita seorang dekat sini. Dia kata, walaupun dah masuk umur 20-an, dia pun masih belum ada konsol. Relax je. Okay, sikit lah kalau aku boleh tambah. 2016, umur 26, aku pernah beli PS4. Lepas dah capai 100,000 yang pertama, aku pun naklah merasa juga kan, belilah PS4 tadi. Aku ingat lagi ada satu bulan ni benda yang korang jangan ikut lah. Bulan puasa masa tu. Siang malam 24 jam, 18 jam lah. Mungkinlah 6 jam lagi tu aku tidur. 18 jam aku main game Batman, Arkham Knight. Aku mimpi dalam tidur tu, kan masa tu bulan puasa kau main lah sampai sahur, minum air, lepas tu subuh tidur. Lepas tu bangun tengah hari kau main game semua kan. Mimpi pun aku jadi Batman. Tapi lepas bulan aku nampak hidup aku jadi tunggang terbalik lah. So lepas, aku rasa dalam 6 bulan pun aku jual. So ingat, kita rasa seumur hidup aku nak PS. Seumur hidup aku nak. Bila dah mampu, dah beli, baru aku nampak rupanya selama ni dia bukanlah benda yang terbaik untuk aku. Hari ni kalau aku teringin, aku sewa lah sehari. Dah cukup. Main berbulan-bulan kan tak jadi apa tadi. Okay, Kausar mungkin ada nak tambah situ? Mungkin boleh. Ni kita baca komen dulu. Irfan kata lah, nature cannot comprehend negativity. Hence we seek positivity for the peace of mind. Okay. So just nak cerita macam perbandingan negara tadi. Menarik jugalah. Beberapa minggu ni aku selalu keluar kat timeline aku ada meme lah pasal industri kesihatan ataupun kemudahan kesihatan di negara-negara luar. So dia ada buat satu meme lah. Dia ada 3 lah negara yang teruk aku tengok. US, UK dengan apa yang lagi satu aku tengok Ireland atau Kanada lah. So dia cerita lah, okay, kalau kau luka dekat US, okay, tak ada 20,000 dia tak layan. Kalau kat UK, mungkin something like this lah dia punya meme, aku tak sure tapi nanti boleh cari balik. Dia kata, okay, boleh tak buat tahun depan je. Kalau kat UK. Kalau kat Ireland ni, boleh tak mati je terus. So something, maknanya nak tunjukkan dekat negara-negara yang kita rasa power, UK, US,
dan kita selalu kutuk kita punya sektor kesihatan, padahal sektor kesihatan kita aku rasa 10-20 kali ganda lagi baik daripada diorang. Yang bayar RM1 yang bayar RM1 ni. Yang bayar RM1 mungkinlah memang of course lah kena tunggu 3 jam, even sehari pun berbanding di US, di UK yang jauh lebih teruk. Of course kita boleh improve juga, tapi sebenarnya dalam masa yang sama kita patut bersyukur juga. Bersyukur bukan bermaksud kita tak boleh improve kan. Itu nak cerita perbandingan negara lah. Rumput sentiasa nampak lebih hijau di rumah-rumah jiran kita. Tu biasa. Alamak, kau direct translate Google Translate. Okay. Alright. So itu bab negara tadi kan, perbandingan negara. And then ada satu lagi tadi, yang kau cakap aku nak sentuh juga tadi. Ni tentang kita rasa hidup orang kaya ni best kan. Orang yang betul-betul kaya lah, yang kaya memang tak payah fikir, yang semua benda dia ada. Tapi aku pernah berbual lah dengan seorang kawan aku ni di Johor. Dia seorang kontraktor yang bermula dari bawah lah. Dan sekarang tak adalah kaya sangat pun, tapi alhamdulillah cukup. So kita orang buat lah sebab dia ada satu kenalan yang memang kenalan dia ni kaya gila. Memang boleh beli apa saja kereta dia nak, boleh pergi bercuti ke mana yang dia nak, boleh senang cerita boleh dapat apa je yang dia nak. Apa yang terbayang kat minda kita sekarang ni, semua dia boleh dapat. So dia kata, bila dia tengok orang macam tu, bila kita tengok balik betul-betul, sebenarnya tak best. Sebab apa? Sebab dia benda yang best, contohlah kau nak beli kereta ataupun kau nak ada simpanan 1 juta, katalah nak beli Camry ataupun nak beli Vios. Benda yang best adalah kau punya perjalanan ataupun kau punya journey untuk mencapai benda tu. Once kau dah capai, benda tu dah tak biasa je, benda tu biasa je. Once kau dah dapat kereta tu, biasa je. Mungkin best sehari 2 macam tu je. Tapi apa yang lebih manis adalah perjalanan kau untuk mencapai benda tu. Sama macam kejayaan. Kejayaan ni, bila kau dah capai, tak ada apa pun sebenarnya. Sebab tu macam pelumba lari ke ataupun atlet, orang yang nombor 1 yang paling pressure. Sebab dia kena sentiasa kekalkan benda tu. So, orang yang dah ada segalanya pun tak seronok sebenarnya. Sebab dia tak boleh, hidup dia dah tak ada benda yang dia nak kejar. In term of benda keduniaan lah. Dia dah tak ada benda, dah tak ada macam matlamat yang besar. Dia mungkinlah kalau dia betul-betul bagus, dia mungkin ada matlamat filantropi, maknanya nak bantu orang ke apa kan. Tapi in term of nak kejar something tu, dia dah tak ada benda yang dia nak kejar. Pada aku, untuk mengejar something, contohlah kita dari gaji 2,000, kita nak kejar income 10,000. Memang best gaji 10,000 tu. Tapi kalau tiba-tiba dapat terus 10,000, tak best pun. Macam kau main bola lah contoh kan. Kau nak ke main bola dengan tim yang kau boleh bantai 20-0, 30-0. Tak seronok pun main macam tu. Kau nak tim yang fight-fight. Mungkin kau kalah, mungkin kau menang. Baru seronok permainan tu. Kalau lawan tim yang tak ada fight, dia tak best dah pun main bola tu. Dah tak ada makna dah. So sama juga dalam hidup ni. Kalau tak ada fight, dia jadi macam bosan tau hidup kita tak ada fight. Hidup tanpa cabaran, tanpa dugaan, pada aku. Bosan. Dia memang kena ada benda tu, barulah kita rasa manisnya kejayaan tu. Kalau kita tak lalu susah tu, kita takkan rasa pun manis kejayaan tu. Maksudnya orang yang diberi jawatan, orang yang diberi harta macam tu je. Sebab tu dia orang susah bersyukur dengan benda-benda tu. Sebab dia tak rasa pun susah untuk mendapatkan benda tu. Dan orang yang dah ada segalanya, macam kau cakap tadi kan, dia orang ni tak boleh rasa susah tu kan. So dia orang tak ada, orang kata apa, kecekalan. Dia orang tak ada ketahanan. Sebab tu kekayaan keluarga ni, based on research, maksimum boleh bertahan 3 generasi je on average. Sebab yang generasi pertama, atuk dia ni memang susah kan. And then bapak dia meneruskan sikit lah. Bapak dia mungkin, contohlah kita ambil dia buka bengkel kereta contoh kan, atuk dia kan. Dia start susah buka satu cawangan. And then bapak dia teruskan, still susah. Bapak dia still masa kecil kena ikut atuk dia ni pergi bengkel setiap hari. Tapi anak dia ni dah senang dah. Masuk-masuk terus jadi CEO ke, jadi manager. Dan pada masa itu, pada masa kita selesa lah, kita paling mudah untuk jatuh. Sebab dia orang ni tak pernah rasa susah. Bila sampai saja ujian, dia orang tak tahu nak buat apa. Dia orang jam. So ada juga kelemahan untuk orang-orang yang tak pernah rasa susah. Dia ada satu kajian lah, ni dalam bidang biologi. Kajian ni tentang ikan emas. So ikan emas ni, dia letakkan dalam air panas satu, air yang 30% lebih panas and air yang 30% lebih sejuk. Lebih kurang lah, tak sure 30 ataupun 10% macam tu lah. Tapi lebih panas dan lebih sejuk.
So bila diletakkan dekat air yang lebih panas, ikan ni membesar dengan laju. Tapi bila diletakkan dalam air yang lebih sejuk, ikan ni membesar dengan perlahan. Dia punya growth tu lebih slow. And then dia letakkan balik kedua-dua ikan ni dalam temperature yang biasa. Apa yang berlaku adalah ikan yang membesar terlalu laju ni mati dengan lebih cepat berbanding ikan yang membesar secara slow. So maknanya kejayaan yang datang terlalu cepat pun tak bagus juga untuk kita. Sebab aku tengok dekat sekarang lah, lebih-lebih sekali dalam social media kan, orang selalu pressure, 30 tak capai apa-apa apa semua kan. Pada aku, it's normal, 30 ni masih muda. Masih baru lagi dalam umur dewasa. Maksudnya kita start kerja, kau start kerja umur apa? 23, 24, 23. 23, baru 7 tahun. Kalau daripada baby baru sekolah rendah, masih kecil lagi dalam alam dewasa. So kalau kau tak achieve something yang big, it's normal. Dan kalau kau tengok average umur jutawan, average umur founder bukannya muda. Jeff Bezos, dia found Amazon umur 33. Itu dia tubuhkan Amazon, bukan Amazon tu dah berjaya lagi. Dia start tubuhkan Amazon umur 33. Itu orang terkaya dunia sekarang. Tak silap, tak sure lah nombor 1 ke tak sekarang, dia bertukar-tukar kan, tapi top 10 lah. Macam Warren Buffett, Charlie Munger, dia punya partner kan, umur 30. Dia kena cerai dengan isteri dia, harta dia isteri dia ambil. Lepas tu anak dia kena leukemia dan masa tu tak ada rawatan, anak dia meninggal. Tapi tengok dekat di mana dia hari ni. Umur 30, dia at the lowest point of his life. So kalau umur 30 tak capai apa-apa, pada aku it's normal lah. As long as umur 30 kita lebih baik berbanding pada umur 23, pada aku that's good enough lah. Dia menjadi masalah berbalik kepada tadilah, comparison. Kita pergi banding dengan orang lain. Apa yang kita patut bandingkan adalah dengan diri kita sendiri. Hidup ni bukan perlumbaan dengan orang lain. Dia perlumbaan dengan diri kita sendiri. Dengan diri kita yang di masa lalu. Kalau aku boleh selit sikit lah. Sebab apa? Sebab tajuk buku ni mungkin meletakkan orang rasa pressure tu. Dia macam 6 angka menjelang 25. Itu pada tajuk. Yang ada yang kata bila baca dia kata saya kena capai 6 angka umur 25 juga ke. Buku ni cerita simpan duit dari umur 5 tahun. 20 tahun punya perjalanan baru capai ke 100,000 tadi. So kalau korang baru bermula pada usia 23, tidak bermaksud 25 terus kena capai 6 angka tadi, tak. Kena tengok yang perjalanan yang panjang tu sebenarnya tadi. Sebab itu aku kalau boleh ambil lah satu ayat yang selalu aku pegang dari Jim Carrey. Dia pelawak tu famous dengan satu ayat yang sebut, I hope everyone can be rich and be famous and get everything that they wish ataupun they dream of lah. Semua orang ni dia harap dapat jadi kaya, dapat jadi famous. Kita semua nak jadi artis lah, jadi selebriti, dapat jadi kaya. Dia harap semua orang capai semua yang kita nak ni. Sebab apa? Bila kita semua capai semua yang kita nak, barulah kita akan tahu semua tu bukan jawapannya. Hidup ni bukan tentang menjadi kaya, bukan tentang menjadi famous. Bayangkan bila famous, kaya raya, tak ada dah privacy dalam hidup. Betul. Hidup ni kau tak boleh nak tenang-tenang, keluar rumah pakai seluar pendek, semua tak ada dah. Cameraman kiri kanan, paparazzi tak kat gambar semua tadi kan. So kita rasa kehidupan orang best. Sebab kita selalu nampak dia keluar dekat kamera, dia keluar dekat sana sini tadi. Tapi hakikatnya yang dia lalui, yang kau cakap tadi, 24 jam dia lalu tu, dia tunjuk 24 saat je hidup dia. 24 jam yang dia lalu menangis-nangis tu kita tak nampak. Kita nak 24 saat tu sebenarnya. Tapi kita tak nak 24 jam yang dia lalu. Sebab itu sebaiknya kita tengok pada diri kita hari ini, hargai, syukuri, rasa cukup dengan apa yang kita ada dan pegang juga kepada apa ayat yang Ustaz Badli Shah Lauddin kongsikan tadi. Kalau kita tak dapat apa yang kita suka, cukup dengan suka apa yang kita ada ataupun apa yang kita dapat. Sebab apa? Macam aku punya cerita PS4 tadi. So umur hidup nakkan PS, bila dah dapat rupanya dia mengganggu aku. Baru ni aku try lah main PS5. Seminggu direct aku main. Memang dia mengganggu aku lah tidur tak terkawal apa semua lah. Sebab aku nak sangat. So umur hidup tak dapat tadi. Tapi bila dapat main aku tak nak kawal diri aku. So sebaiknya aku kawal diri aku just bekerja, buat live macam biasa tadi. So itulah aku rasa mungkin lah. Kita berapa minit dah live ni? Rasa macam sekejap. Berapa jam? Hampir sejam dah okey lah. Kita live lama-lama tu juga untuk ni podcast ni. Okey. Mungkin kau rasa ada ujung-ujung nak kongsi kan? Just nak tambah on tadi pasal PS4 tu tadi. Dia ada satu pesanan lah dalam hidup lah yang aku pegang is kita jangan terlalu excited dengan satu-satu benda. Suka sangat tak boleh,
Sedih sangat pun tak boleh. Kalau kita suka sangat something kan, kita nak sangat something, kemungkinan besar untuk kita kecewa dengan benda tu sangat tinggi. Oh, betul betul betul. Contoh kita terlalu mengidolakan seseorang. Contoh. Ni kalau Nabi tu cerita lain lah. Ni idola manusia biasa ni. Maknanya kita idolakan someone. Tapi once kita tahu hidup sebenar dia macam mana, kitalah orang yang paling kecewa nanti. Contohlah dia mengidolakan seorang ahli politik ni kan. Pam 5-6 tahun dia idolakan. Tengok sekali ahli politik tu tak seperti sangkaan dia yang sebenar. Dialah orang yang paling kecewa, orang yang akan paling bantai balik nanti. So kita jangan terlalu taksub dengan sesuatu. Itu satu benda yang kita perlu pegang lah. Dan jangan terlalu nak sangat satu-satu benda. Kita kena bersederhana lah dalam hidup ni. Kita boleh ada keinginan. Manusia memang ada keinginan. Tapi jangan terlalu menginginkan sesuatu. Jangan terlalu taksub kepada sesuatu. Itu benda yang kita kena pegang sebab benda tu yang akan makan diri kita balik. Macam aku, alhamdulillah lah macam sekarang, aku tak ada benda yang betul-betul aku nak. Tak ada. Aku of course lah ada target, ada matlamat, semua tu ada. Tapi tak adalah aku nak sangat benda tu. Tak ada. Benda tu tak ada. Tak ada obsesi yang terlalu kepada sesuatu. Dapat, alhamdulillah. Tak dapat, kita tengok balik lah apa yang kita boleh improve kan. Macam tu je. Tak ada nak sangat tu tak adalah. Jangan jadi terpaling ah. Jangan jadi terpaling, bahaya. Nanti kalau kita terpaling, kita akan terpaling balik nanti. Yelah. Dia bila lah macam dalam aku ada agensi takafus ni kan. Berbincang dengan kawan-kawan lain yang sale sampai juta-juta, puluh-puluh juta, income ratus-ratus ribu. Betul, aku tak nafikan, rasa macam sebulan income 100 ribu, best Tapi dia kata sehari kena kerja 14-16 jam. Walaupun sebab dengan pendapatan sebanyak itu, tanggungjawab akan jadi banyak juga. Perbandingan aku ejen dalam 10-15 orang tim aku. Dia ejen 150 orang. Maksudnya kalau setiap hari dia jumpa seorang ejen dia lah, tim dia takkan jumpa semua sampailah bulan ke-5. 150 orang tadi kan. Satu bulan mungkin dia boleh jumpa dalam 30 orang, setiap hari satu. 5 bulan baru boleh jumpa 150 orang. Ataupun sehari kena jumpa 5 orang. Which aku hari ni mungkinlah sehari sekali ataupun 2 hari sekali dapat jumpa tadi kan. So ikut kemampuan yang kita ada tadi. Tuhan tak uji kita melebihi kemampuan kita, melebihi potensi keupayaan kita juga. Tapi bukan bermaksud kita tak berusaha. Usaha tetap kena ada. Pegang kepada duit. Doa, usaha, istiqamah, tawakal. Pertama apa yang kita buat kena doa. Permudahkan urusan ni. Kita orang nak buat podcast pun kena doa. Timing kau dengan timing aku kadang-kadang tak sama tadi kan. Doalah semoga semuanya cantik saja. Kemudian kita kena usaha. Dan usaha ni kena buat sehabis baik dan kena ada istiqamah juga. Tak boleh usaha sekali lepas dah lepas tangan tadi. Inilah kita orang cuba istiqamah lah. Paling tidak seminggu sekali atau 2 minggu sekali kena adalah podcast tadi kan. Yang lain pun sama. Ada yang komen dekat sini dia kata, saya tak boleh nak buat live macam abang. Tapi saya boleh usaha untuk join setiap hari. Pun dah cukup bagus dah. Dan mungkin boleh tambah, share dengan kawan-kawan lain. Kita nak ajar kawan-kawan kita untuk urus kewangan dengan baik, untuk cekap wang, tambah ilmu. Mungkin kita tak ada kapasiti dekat situ. Tapi kemampuan kita kongsi dengan diorang apa live-live yang kalian jumpa lah. Contohnya macam podcast yang kita hari tadi kan. Dan akhir sekali tawakal lah. Apa-apa yang kita buat sekalipun kita rancanglah sebaiknya. Tuhan juga merancang dan sesungguhnya dia lah sebaik-baik perancang tadi insyaAllah. Kun fayakun lah. Kalau Tuhan kata jadi, maka jadilah tadi insyaAllah. Okay. Alright, kita pun tanpa sedar dah 1 jam. Okay, Kausar boleh baca komen terakhir dan boleh penutup untuk kita semua ni tadi. Boleh. So Irfan dia ada komen sikit lah. Menanggung sakit, menginginkan ciptaan sedangkan pencipta menanti kembali hamba. Oh lama. Berat kau punya nasihat ni. So Irfan punya ayat dari tadi lah memang agak berat lah. Saya pun tidaklah seberat ini ayat-ayat saya kan. Saya tak terlalu puitis lah, bukan orang yang puitis. Mungkin dia jenis yang suka baca benda-benda yang puitis kan. Mungkin dia baca buku Gori kot. Mungkin lah. Aku tak berapa puitis orang ni. So tak apa. So hari ni kita tadi just nak summary lah. Kita cerita tentang konsep kesyukuran, konsep menanamkan rasa cukup dalam diri, menanamkan sifat qanaah dalam diri, kurangkan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. So benda ni sangat-sangat membantu untuk kita mencipta ataupun menjalani hidup yang lebih tenang. Sebab benda ni aku sendiri dah lalui. Tak adalah aku ni tak ada keinginan langsung, tapi aku dah cuba pupuk rasa cukup ni beberapa tahun dah. Dia bukan benda yang hari ni kau buat,
esok kau terus macam rasa cukup dengan semua benda. Tak. Kadang-kadang still ada rasa tak cukup tu. Biasalah manusia, dia kadang-kadang akan terbabas, tu biasa. Tapi kalau kita dapat pupuk rasa cukup ni secara konsisten, insya-Allah hidup kita akan jadi lebih bahagia dan lebih tenang lah. Sebab tu kalau boleh aku nak ajak semua orang, kita sama-sama cuba pupuk rasa cukup dalam diri. Dan memupuk rasa cukup bukan bermakna kita tidak boleh mengejar ataupun tidak boleh ada matlamat. Kita still ada matlamat, kita still ada benda yang kita nak kejar. Tapi kita tidaklah, kalau tidak dapat apa yang benda kita nak tu, kita nak marah-marah, kita nak salahkan semua orang. So kita just apa yang kita ada hari ini, kita make the best of it. When life give you lemon, you make lemonade kan. Orang putih punya pepatah. Melayu tak sure ada pepatah Melayu untuk benda-benda. Tak ada pepatah tu kan. Bila dunia bagi kita lemon, kita tak ada. Dekat Malaysia tak ada lemon. Kalau bagi durian jadi tempoyak, tak ada lah kan. So tak ada lah. Tapi itulah, maknanya macam Gori kata tadi, kita buat yang terbaik based on apa yang kita ada pada hari ini lah. Alright. Itu je Gori. So mungkin kau boleh kata-kata terakhir dan tutuplah podcast kita untuk hari ini. Aku rasa boleh lah kita create satu Kalau orang putih sebut when life gives you lemon, we make lemonade out of it. Kalau orang Melayu kita boleh katalah, kalau durian anda dah masam, jadikan tempoyak. Simple kan? Tapi itu dia hakikatnya kita rasa cukup, rasa syukur apa yang kita ada, kita nikmati, syukuri dengan sebaiknya. Kita usaha untuk tambah baik apa yang ada dalam hidup. Yalah, dalam konteks iman, dalam konteks kehidupan, dalam konteks kerjaya, kewangan, persahabatan, perhubungan, semua benda kita boleh usaha untuk tambah baik, tapi syukur dengan apa yang kita ada pada hari ini. Dan salah satu cara yang besar sebenarnya, tadi ada kawan kita dan aku baru teringat tajuk asal kita. Salah satu cara kita nak rasa cukup dan syukur adalah dengan hijrah sebahagian dari harta kita. Hijrah bermaksud kita tambah baik, pergi ke arah yang lebih baik. Antara hijrah harta yang kita boleh buat juga adalah mungkin bersedekah, berwakaf, berzakat. Yang mana belum zakat, start zakat sekarang. Yang mana walaupun RM1 kita ada tadi, terus bagi. Bila kita dapat bersedekah RM1 setiap hari dekat masjid, barulah kita tahu banyak tak banyak duitnya. Tinggi rendah langit tadi kan. Kalau ada dalam RM10,000, RM20,000 sekalipun duit dalam akaun bank, takkan pernah rasa cukup selagi mana kita tak salurkan sedikit kepada yang memerlukan tadi, insyaAllah. Okay? So bolehlah kita buat sebaiknya. Dan sebagai penutup, ada kawan kita dekat sini, dia kata dia baru sempat nak masuk dalam live kita. Jangan risau, podcast kita untuk hari ini kita akan save, kita akan post dekat YouTube channel Financial Gori. So siapa yang belum follow, belum subscribe lagi, boleh pergi dekat YT channel kita. Kita dah upload kita dah save, kita dah upload 3 episod dekat sana. So kalian boleh pergi dekat YouTube channel Financial Gori. Video ni akan di-save. Tajuk kita hari ni hijrah harta, merasa cukup dan menanam sifat qanaah dalam diri, insyaAllah. Okay? Buat podcast dalam YouTube please. Yes, betul. Ini kita rakam dan kita akan letak dalam YouTube, insyaAllah. Okay? So don't worry. Just pergi sana. Dah ada 2 episod dah kita upload. Hari ni masuk episod yang ketiga, insyaAllah. Okay? Apa pun, terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan kita sepanjang 1 jam lebih kita live ni. Thank you juga Kak Kausa sebab willing to spend your time Jumaat petang ni, insyaAllah kita buat. Ada usaha, kita ada masa kita usahakanlah untuk buat, insyaAllah setiap minggu ataupun setiap 2 minggu tadi. Okay, insyaAllah. Okay, all the best Kausa. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi. Thank you. Okay, thank you Gori. Assalamualaikum. Okay, wassalam. Thank you. Okay.